Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. 各位主持人、兄弟姐妹，早上好！ Senang sekali bisa kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu. 非常高兴再次能够跟各位兄弟姐妹们见面。 Ya mungkin sudah 10 tahun yang lalu saya meninggalkan pelayanan di GKI Karawaci ini. 大约在10年前，我离开了这个在卡拉瓦基的贵堂。 Saya melayani di tempat ini tahun 2011 sampai 2013 selama 2 tahun. 我在这里服侍是从2011年到2013年，2年之久。 Ya berarti sudah 10 tahun yang lalu. 那意思说就是10年前。 Ya, senang sekali bisa kembali bersama dengan Bapak Ibu dan melihat masih banyak wajah-wajah yang saya kenali. 那非常高兴能跟各位弟兄姐妹见面，你们还有很多的面孔是非常熟悉的。 Bapak Ibu sekalian, ketika saya masih kecil, mungkin sekitar usia SD awal, 当我还小的时候，可能就是小学初期吧。 maka siaran televisi tidak terlalu menarik. 那么在电视的广播并不是很出色，或者是很有趣。 Channel televisi tentu hanya satu saja. 那么电视频道可能只有1、2个。 Ya TVRI, Bapak Ibu yang mungkin seusia saya dan di atas tahu ya, cuman ada itu TVRI. 电视只有 TVRI， 就是大概跟我的年龄相似。 Nah, walaupun tidak banyak acara yang menarik di TVRI, 即使在 TVRI 没有很有趣或吸引人的节目， tapi ada ya selain ya bagi usia anak-anak itu biasa yang paling menarik si Unyil ya. 那么对于小孩子呢，最吸引人的节目就是《Si Unyil》。 Ya. Tapi selain seri si Unyil, 除了这个《Si Unyil》的那个连续剧之外， karena saya suka yang aneh-aneh, 我喜欢一些奇奇怪怪的。 maka ada satu siaran lagi yang saya suka, yaitu judulnya Aneh Tapi Nyata. 那么另外一个我喜欢的节目就是很奇怪，但是却是事实。 Nah di siaran Aneh Tapi Nyata itu, 在这个节目当中， di situ ditunjukkan tentang binatang-binatang yang aneh tapi ada nyata. 那么里面的节目呢，有显出一些很奇怪的一些动物，但是却是真实存在的。 Barang-barang yang aneh tapi ada 有 nyata. 一些很奇怪的东西，但是却是真实存在的。 Peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian alam yang aneh tapi nyata. 有些很奇怪的自然现象，但是却是真实存在的。 Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah nyata di dalam Kristus. 那么我们今天的主题就是在基督里面显明， Bukan aneh di dalam Kristus ya, 并不是在基督里面奇怪的， tapi nyata di dalam Kristus. 而是显明在基督里面。 Nah, nyata itu apa Bapak Ibu? 那么显明到底是什么意思呢？ Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan beberapa definisi. 那么印尼文的大字典给予几个的结论。 Yang pertama, nyata itu berarti terang terlihat atau jelas terdengar. 那么首先，这个显明的意思就是明亮，就是可以看见或者可以听见的， Kentara. 就是很清楚的。 Definisi yang kedua yaitu nyata itu adalah benar-benar ada. 那么另外一个那个显明的意思就是真实的存在。 Nyata itu ada buktinya atau berwujud. 就是这个显明呢，就是有证据可循，或者是不能够质疑的。 Nah, definisi yang ketiga, nyata itu artinya terbukti. 那么第三个结论就是能够证明出来的。 Nah, jika kita letakkan definisi nyata itu ke dalam tema kita, nyata di dalam Kristus,
如果我们将显明的定义放入我们今天的讲道主题当中，就是在基督里显明。 Maka maksud daripada tema kita adalah bagaimana kita itu bisa terang terlihat atau jelas terdengar kentara sebagai seorang Kristen. 那么也就是说，我们怎么样作为一个基督的跟随者，能够被人家清楚可见并且能够清楚可以听见的。 Bagaimana kita itu benar-benar ada dan berwujud sebagai pengikut Kristus. 我们作为基督的跟随者，怎么样的真实存在，并且能够显明出来？ Bagaimana kita terbukti sebagai orang percaya kepada Kristus. 我们要怎么样让别人相信基督的一个明证？ Nah, marilah kita membuka bagian firman Tuhan 让我们一起来看上帝的话语， dari surat Yohanes yang pertama. 就是约翰一书 1 Yohanes pasal kedua ayat ketiga sampai 6. 约翰一书第2章第3节到第6节。 Saya akan bacakan lebih dahulu dalam bahasa Indonesia dan kemudian nanti bahasa Mandarin akan dibacakan oleh Ibu Yvonne. 那么先用印尼文来诵读，然后再用中文。 Saya akan membaca dari versi bahasa Indonesia yang terbaru, yaitu versi terjemahan baru yang kedua. 我是的印尼文呢，印尼圣经呢是用第2版，就是最新出版的。 Kalau Bapak Ibu jeli, maka tadi ketika Bapak Ibu masuk atau nanti ketika Bapak Ibu keluar, maka di sebelah kiri pintu keluar kita disediakan meja untuk pemesanan Alkitab terjemahan yang paling baru ini. 如果你们刚才要进来的时候有注意的话呢，你可以看到在大门前的一个桌子旁边有一个，你们可以订这个最新版的印尼文圣经。 Ya, jadi kalau Bapak Ibu belum memiliki terjemahan yang paling baru ini, Bapak Ibu dapat memesannya di depan nanti. 所以你们如果还没有拥有这个最新出版的印尼文圣经，你们可以先订。 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai dengan 6, beginilah bunyi firman Tuhan. Inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Siapa yang berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Namun, siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 约翰一书第2章第3节到第6节。 我们若遵守他的诫命，就晓得是认识他。人若说我认识他，却不遵守他的诫命，便是说谎话的，真理也不在他心里了。凡遵守主道的，爱神的心在他里面实在是完全的。从此我们知道我们是在主里面。人若说他在主里面，就该自己照主所行的去行。 Firman Tuhan yang barusan kita baca sudah dengan jelas menyatakan bahwa bukti nyata kita sebagai seorang Kristen atau pengikut Kristus adalah 那么刚才我们所阅读的经文呢，已经清楚的表明，我们作为基督徒或是作为基督的跟随者的明证就是： pertama, menuruti perintah-perintah Allah. Itu ada di ayat 3, 4, dan 5. 首先就是在第3节、第4节、第5节所说的遵守他的诫命。 Yang kedua adalah hidup sama seperti Kristus di ayat 6. 那么第二呢，就是在第6节的要照主所行的去行。 Oke, sudah jelas ya Bapak Ibu? 大家都清楚了吧？ Kita harus terlihat nyata sebagai pengikut Kristus.
我们作为基督的跟随者，要在我们生命当中显明出来。 Dan bukti nyatanya adalah satu, menuruti firman Allah, kedua, hidup seperti Kristus. 而且我们这样的明证，就是首先我们要遵行上帝的诫命，第二点，我们照主所行的去行。 Oke, kalau sudah jelas, mari kita tutup dalam doa. 如果大家清楚了，我们就结束祷告吧。 Ya sudah selesai khotbahnya ya 那 kalau 么 sudah 今天讲 jelas. 到就已经结束了，因为大家都清楚。 Nah, lalu kenapa saya mesti dikhotbahkan lagi? 那么为什么要一次的讲到又再讲到呢？ Mungkin ya kenyataannya sangat sedikit orang Kristen yang terlihat nyata sebagai seorang Kristen. 可能其中的原因就是有些人就是很少人能够在很显明的在主里面。 Masih terlalu banyak orang yang ngakunya pengikut Kristus tetapi tidak nyata terlihat sebagai pengikut Kristus. 可能在很多人跟随基督，但是他们并没有显明他们是在基督里面的人。 Sehingga firman Tuhan ini masih sangat relevan untuk kita kembali renungkan. 所以这段经文我们还是很需要我们一致思想的， Dan kita hidupi dengan setia. 并且要忠心的活出来。 Kita mulai dari ayat yang ketiga. 我们从第3节开始， Inilah tandanya. 这就是记号。 Di dalam bahasa Yunani itu adalah kata kai en tauto ginoskomen, yaitu arti literalnya adalah dengan inilah kita tahu. 那么在希伯来文里面呢，就是说我们就晓得了。 Tanda adalah sesuatu yang dengan itu kita tahu sesuatu. 那么记号就是接着那一点，我们就知道某些东西。 Apa yang tadinya kita tidak ketahui, apa yang tadinya tidak jelas, dengan tanda itu kita bisa tahu atau bisa jelas. 我们起初并不清楚，或者是并不深信这个记号是什么，但是后来我们就知道了。 Pertama, dari Alkitab kita bisa melihat contoh dari kisah Daud dan Saul. 那么从圣经当中，我们可以接着扫罗和约拿单的一个故事里面说明。 Daud ini sering dikejar-kejar oleh Saul, ya. Daud merasa hendak dibunuh oleh Saul. 那么大卫呢，时常被扫罗追杀，以致他觉得那个扫罗要杀死他。 Tapi Saul ini karena tahu putranya Yonatan ini bersahabat karib dengan Daud, 但是扫罗却知道他的孩子约拿单是那个大卫的好朋友， maka seringkali di hadapan Yonatan Saul jelas tidak menunjukkan bahwa dia itu membenci Daud. 所以很多时候呢，扫罗在约拿单面前呢，他不要显出他是多么的不喜欢这个大卫。 Bahkan Saul seperti seorang munafik yang kalau ada Yonatan dia sepertinya baik-baik saja dengan Daud. 所以扫罗就好像假冒为善的人，在约拿单面前，他好像看起来是好好的一个人。 Nah, sehingga Yonatan yakin Saul tidak punya niat untuk membunuh Daud. 以致呢，约拿单觉得呢，扫罗根本没有意识要去杀死大卫。 Sehingga kemudian mungkin Daud menjadi bingung. Ini sepertinya Saul kalau sendirian dengan saya itu jutek banget. 那么大卫呢，觉得很奇怪，或是很迷惘。如果扫罗跟他在一起的时候，就显出他是多么的不喜欢他。 Tapi kalau ada Yonatan baik banget. 但是如果约拿单在场的话，他就变成一个好好的一个人。 Jadi sebenarnya seperti apa hati Saul ini kepada saya? 那么实际上，扫罗对大卫的心意到底是什么样的呢？ Nah, Daud kepingin tahu akan hal itu. 那么大卫很想知道这一点， Sehingga dia kemudian minta tolong kepada Yonatan untuk mengkonfirmasi hati Saul sebenarnya seperti apa. 以致呢，他要求约拿单去证明那个到底这个扫罗的心意是怎么样的。 Ya, singkat cerita saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah pernah membaca kisah ini. 那么我相信大家都已经读过这个故事。 Ya, lalu Daud bersembunyi di balik batu. 那么大卫呢就躲在一个石头后面。 Yonatan masuk ke tenda bertemu dengan Saul.
那么约拿单呢，就进那个帐幕去见扫罗。Yonatan menceritakan sebuah rencana yang kemudian bisa mengungkapkan hati Saul sebenarnya terhadap Daud itu seperti apa. 那么约拿单设了一个计划，那么要能够看出其实扫罗的心里是怎么样的。Nah, tapi kemudian sebelum Yonatan masuk ke kemah Saul itu, 但是在约拿单还没有进入那个扫罗的帐篷之前， Yonatan sudah bicara dengan Daud tentang tanda. 那么约拿单就已经告诉了那个大卫关于一个记号。 Bagaimana nanti Daud bisa tahu akan hati Saul sebenarnya? 那么到时候呢，大卫就知道的扫罗的心意到底是怎么样的。 Nah, Yonatan bilang nanti kalau aku memanah, 扫罗那约拿单就告诉大卫说，如果待会我射箭的话， lalu panahnya itu sedikit lemah, 如果那个箭呢是稍微没有力的， maka aku akan berteriak, ya, panah itu lebih ke sini. 那么我就会讲说，那个箭稍微往这里。 Nah, kalau aku bilang panah itu lebih ke sini, 如果我说那个箭头稍微可来这里， maka Daud kamu boleh keluar. Itu tandanya kamu aman. 那么大卫就可以出来的意思就是说你是安全的。 Kalau aku memanah dengan lebih kenceng, 如果我的箭射得比较迅速， dan lalu aku bilang, aku akan teriak, panahnya lebih ke sana, 那么箭应该往那里去， maka kamu harus segera lari. 那么你就要快点跑开， Karena itu berarti benar papaku Saul berniat membunuh kamu. 那就是证明了我的父亲扫罗要杀死你。 Nah, inilah sebuah fungsi, sebuah tanda. 这就是一个记号的功用， Menunjukkan apa yang tadinya belum jelas menjadi jelas. 告诉我们呢，起初一些看不清楚的东西变成清楚可见。 Nah, ketika firman Tuhan mengatakan inilah tandanya. 如果上帝的话语说这就是记号了， Jikalau inilah tandanya jikalau kita mengenal Allah. 如果这就是记号，如果你晓得或是认识上帝， Ini berarti ada yang jelas, ada yang tidak jelas. 意思是说有些是明显的，有些是不明显的。 Tandanya yang jelas yaitu menuruti perintah-perintah Allah itu adalah yang jelas terlihat. 如果那个清楚可见，就是你要遵行上帝的话。 Menuruti perintah Allah adalah tanda dari sesuatu yang tidak terlihat. 那么遵行或是上帝的话语是一个看不见的记号。 Apa yang tidak terlihat? 看不见的东西 Mengenal Allah. 就是认识上帝。 Nah, mengenal Allah ini adalah sesuatu yang ada di dalam hati manusia. 那么认识上帝是在人的心里， Ada di dalam private life atau kehidupan pribadi seseorang 是一个人的私人生活里面， yang tidak bisa diketahui oleh orang lain apakah seseorang kenal Allah atau tidak. 是别人看不见的，是否他认识上帝或是不认识上帝。 Nah, hal yang tidak jelas ini kemudian bisa menjadi jelas dengan tanda. 那么这个起初不清楚或是不确定的东西呢，到后来就清楚可见了。 Yaitu ketika seseorang menuruti perintah-perintah Allah. 就是当一个人遵守上帝的诫命的时候。 Nah, sampai di sini saya ingin memberi warning lebih dahulu, peringatan. 那么在之前呢，我要提醒大家， Supaya kita tidak gagal paham. 好让我们不要误解。 Bahwa kita bisa saja menyimpulkan bahwa ayat ini kok mengajarkan keselamatan di dalam kekristenan ini berdasarkan perbuatan atau menuruti perintah-perintah Allah. 我们千万不要下结论，觉得救恩是因为我们顺从或遵守上帝的命令的行为。 Tidak sama sekali, Bapak Ibu. 完全不是的。 Teks ini tidak mengajarkan taat maka selamat. 这些经文没有教导我们说，我们顺从我们就得救。 Justru sebaliknya, teks ini sedang mengajarkan selamat
maka taat. 那所以这经文反而教导我们，我们得救了，我们就要顺从。 Yohanes bersama dengan Tuhan Yesus dan semua rasul yang lain 那么约翰跟基督和其他的使徒 sangat jelas dan konsisten mengajarkan tentang keunikan kekristenan. 非常清楚且一致性的教导基督信仰的独特性， yang membedakan kekristenan dengan semua agama dan kepercayaan lain di muka bumi apapun itu. 那么跟基督信仰跟世上的所有的宗教信仰的不同， Semua agama dan kepercayaan yang lain selain kekristenan mengajarkan bagaimana manusia mencari Allah. 那么所有的宗教信仰跟基督信仰就是都是教导人怎么样去寻找上帝。 Hanya kekristenan yang mengajarkan Allah yang mencari manusia. 但是呢，只有基督信仰是说上帝寻找世人。 Segala agama yang lain mengajarkan tentang apa yang harus diperbuat oleh manusia supaya bisa diterima oleh Allah. 那么其他的宗教信仰就是说，人应该做什么事情，好让上帝能够接受他。 Hanya kekristenan yang mengajarkan apa yang diperbuat Allah bagi manusia. 那么只有基督信仰就是说，上帝为世人所做的事。 Sehingga Yohanes sendiri di dalam Injilnya, 以致约翰自己在他的福音书里面， di Yohanes pasal 15 ayat 16, 在约翰福音15章16节， sudah jelas Yohanes mengatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri, Yohanes menuliskan bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan. 那么这节经文里面，那个约翰说，主耶稣亲自的说， Tuhan Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. 那么这经文说，不是你们拣选了我，是我拣选了你们。 Ini adalah anugerah Allah. 这是上帝的恩典， Bukan manusia yang memilih dan melakukan sesuatu bagi Allah. 不是人拣选或是为上帝做事， Tapi Yesuslah Allah itu yang memilih dan melakukan segala sesuatu bagi manusia. 而是耶稣，他就是上帝，他为世人做事情。 Bahkan sebelum ayat yang tadi kita baca, 在我们所读的前一段， di surat ini di pasal pertama ayat 7 dan 9, 在第一章第7到第9节， Yohanes juga sudah menulis demikian. 那么约翰已经这样子写。 Pasal 1 ayat 7 misalnya, darah anaknya, darah Yesus, darah anaknya, darah anak Allah menyucikan kita dari segala dosa. 他儿子耶稣的血洗净我们一切的罪。 Jadi yang menyucikan kita dari segala dosa kita bukan perbuatan kita, bukan korban-korban yang kita berikan. 他洁净我们的罪，不是因为我们做了什么事情，也不是我们献上的祭物， Tapi darah anak Allah, darah Kristus. 而是他儿子耶稣的宝血。 Pasal 1 ayat 9 mengatakan Ia atau Kristus akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 那么第9节说，他要赦免我们一切的罪，并且洗净我们一切的不义。 Beberapa ayat di atas ayat yang tadi kita baca, 还有我们在刚才读的经文以上的一些经文， yaitu pasal 2 ayat 1, 就是第2章的第1节， Yohanes sudah menulis, Kristuslah pendamaian untuk segala dosa kita. 那么约翰已经记得清楚，耶稣是为我们的罪做了挽回祭。 Jadi yang mendamaikan ini bukan perbuatan kita yang menyenangkan hati Allah dan kemudian Allah senang dan kemudian berdamai dengan kita. 所以我们与上帝和好，不是因为我们做了什么事情能够讨上帝的喜悦，而是上帝亲自的与我们和好。 Tapi yang menjadi pendamaian, yang mendamaikan hubungan Allah dengan manusia adalah Kristus. 但是将我们挽回上帝面前的，只有是耶稣基督。 Sehingga menaati perintah Allah bukanlah syarat
keselamatan. 所以遵守上帝的诫命，并不是得救的条件。 Perubahan hidup kita bukanlah syarat keselamatan, 我们所做的一切，并不是我们得救的那个条件， melainkan akibat keselamatan. 而是得救的后果。 Bedanya apa? 那么到底有什么分别呢？ Ya, kasih contoh saja. 我举一个例子， Imajinasikan ya kita semua adalah pengemis-pengemis yang melarat, miskin sekali. 让我们想象一下呢，我们呢是一个贫困潦倒的一个乞丐。 Maka biasanya kita meminta-minta di perempatan 我 jalan. 们通常呢就在十字路口乞讨， Maka biasanya kita mengais-ngais sampah untuk mendapatkan sisa makanan yang bisa kita makan atau mungkin baju bekas yang bisa kita pakai. 我们常常呢翻那个垃圾堆，让看看里面是否我们有东西可以吃的，或者是有衣服我们可以穿的。 Kita biasa menunggu di depan rumah makan atau toko roti. 我们时常呢等在那个饭馆或者是面包店面前， Menunggu sampai malam hari ketika toko itu hampir tutup dan masih memiliki sisa makanan atau roti yang mungkin sudah basi atau hampir basi bisa diberikan kepada kita. 等到那个饭馆已经关门了，他还有没有剩余的一些的食物，或者是等到面包店要关门之后呢，他们还有一些不新鲜的面包，他会希望他们能够给你。 Kita punya kebiasaan itu setiap hari bertahun-tahun. 我们就已经习以为常了，每一天每一年都这样子做。 Tapi kemudian tiba-tiba ada seorang konglomerat lewat. 那么突然间呢，一个集团的董事经过了， Lalu timbullah belas kasihan di dalam hati konglomerat itu kepada kita. 那么这个董事呢，他就生了一个怜悯的心肠。 Lalu tiba-tiba dia mengatakan, kamu jadi anakku ya. 他突然的说，我提升你作为我的义子， Ayo naik Alphardku. 那么我就收养你， Pergi ke rumahku 你去到我的家， di Karawaci Sentral. 就是在那个卡拉瓦季中部。 Nah, lalu kemudian hidup kita seketika berubah. 那么我们的生活呢，就突然间改变了。 Pertanyaan saya adalah, 那么我的问题是， apakah kemudian setelah menjadi anak dari konglomerat itu, 我们被这个董事收为孩子之后， kita masih melanjutkan kebiasaan lama kita, 我们是否还过着我们的旧生活的习惯？ meminta di perempatan jalan, 在十字路口乞讨， menunggu di depan toko roti atau rumah makan sampai malam, menunggu makanan basi, 等在那个饭馆或是面包店面前等他们的剩饭，或者是那个不新鲜的面包， mengais-ngais sampah kembali, mencari apa yang kita bisa makan atau pakai. 或是翻找垃圾堆看看我们有东西可吃的，或是有东西可穿的。 Tentu tidak, bukan? 当然已经不是这样了， Kita akan punya kebiasaan yang baru. 我们就要有新的习惯。 Kita yang tadinya tidak biasa mandi sekarang tiap hari mandi. 我起初不习惯洗澡，但是现在呢，每一天都洗澡。 Dulu mandi 3 minggu sekali. 以前3个礼拜洗澡一次， Sekarang sehari 3 kali. 但是现在呢是一天洗3次澡。 Kita dulunya ganti pakaian setahun sekali. 以前呢1年换衣服一次， Sekarang 1 jam sekali. 现在1个小时换一次。 Nah, kita punya kebiasaan yang baru. 我们有着新的习惯。 Nah, pertanyaan saya, apakah kebiasaan yang baru itu adalah syarat kita diadopsi oleh konglomerat itu? 那么现在我的问题就是，我们这样的一些新的习惯，是不是那个董事领养我们的条件？ Kita tahu ceritanya, tentu tidak. 我们知道这个故事，当然不是的。 Konglomerat itu menerima mengadopsi kita menjadi anaknya karena belas kasihan 这个董 anugerah. 事呢，因为他怜悯我们，他就提升我们，收养我们作为他的孩子。 Dan sekarang kita punya kebiasaan yang baru, kita punya perilaku yang baru.
那么现在呢，我们的新的习惯、新的行为， bukan supaya kita diterima menjadi anak, 不是由于我们要被他收为孩子， tapi karena kita sudah diterima menjadi anak. 而是因为我们已经被他收养为孩子， Karena status kita berubah, 因为我们的身份改变了， maka kita punya perilaku yang baru. 所以我们的行为就有新的行为。 Sehingga perilaku kita yang baru ini adalah akibat dari status yang baru. 所以我们这样的新的行为呢，就是我们新的身份的那个后果。 Di dalam kekristenan, 所以在基督信仰里面， perbuatan baik, ketaatan kita 我们的好行为，我们的那个服从， bukan syarat keselamatan, 并不是我们得救的条件， tapi akibat dari keselamatan. 而是得救的后果。 Nah, akibat daripada keselamatan ini juga adalah mengakibatkan adanya relasi yang baru antara kita dengan Allah. 所以这个得救的后果也关系到了我们与上帝的关系。 Sehingga di pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 1, 以致在第1章第2节，还有第2章第1节， angka cantik ini ya, pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1. 就是第1章第2节，还有第2章第1节。 Ya. Nah, Yohanes menyebut Allah dengan sebuah istilah, 那么约翰呢，就用一个称呼来称呼上帝， Bapa, 他称为父 Papa. 或父。 Ini adalah istilah yang sangat indah sekali sebenarnya untuk menyebut Allah. 这是一个非常美妙的一个术语，能够称他为父。 Ini adalah istilah yang sangat pribadi dan sangat relasional. 这是一个很个人性的，也关系性的一个称呼。 Inilah menjadi dasar daripada ketaatan kita. 这就是我们顺服的基础， Obedience by relationship. 就是接着关系而成为服从， Ketaatan karena sebuah hubungan. 就是因为有了关系才服从。 Seorang anak yang memiliki relasi yang indah dan penuh cinta kasih dengan orang tuanya, 一个孩子跟他的父母有一个密切的关系， biasanya menjadi seorang anak yang taat, 他就会成为一个很顺从的孩子， tidak suka memberontak. 不会一些去反叛。 Dia menjadi anak yang taat Tahu. bukan karena takut, 他成为一个顺从的孩子，并不是因为他害怕， tetapi karena merasakan papa mamanya demikian baik kepada dia. 而是因为他觉得父母亲对他实在好， Papa mamanya sangat mengasihi dia, 父母亲非常的爱他， sehingga dia itu punya hubungan relasi yang baik dengan papa mamanya, 以致他跟父母亲有一个美好的关系， sehingga dia tidak ingin menyakiti hati papa mamanya, 以致他也不要伤了父母的心， sehingga keinginan dari papa mamanya berusaha dia perhatikan dan wujudkan. 以致父母的心意呢，他就尽可能的去顺从，尽可能去实现。 Dia menjadi anak yang taat bukan karena ketakutan, tetapi karena hubungan. 他成为一个顺从的孩子，不是因为由于害怕，而是由于他他们之间有美好的关系。 Inilah seharusnya ketaatan seorang Kristen. 这应该是一个基督徒的顺从。 Ketika kita bisa menyebut Allah sebagai Papa, 如果我们能够称呼上帝为父， maka sebutan manis ini 所以这个甜美的称呼， membawa kita kepada ketaatan demi ketaatan. 向我们引向了我们一而再的对上帝的顺服。 Semakin kecil cinta kita kepada Allah, 我们如果对上帝的顺从越小， semakin mudah kita memberontak 我们就 kepada Allah. 更容易的叛逆上帝。 Semakin besar cinta kita kepada Allah, 我们的爱上帝的心越多或是越大， semakin mudah kita menaati firman 我们 Allah. 就更容易的顺从上帝的话语。 Sehingga kemudian ayat 4 yang akan kita renungkan selanjutnya memang tepat mengaitkan antara mengaku mengenal Allah
dengan menuruti perintah Allah. 那么第4节我们思想的就是自称自己是顺从上帝，还有就是我们怎么样的活出上帝的话。 Siapa yang berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. 第4节说，人若说我认识他，却不遵守他的诫命，便是说谎话的，真理也不在他心里了。 Karena jikalau seorang mengaku mengenal Allah, 因为一个人如果自称他爱上帝或者认识上帝， Allah yang sejati, 那个真正的上帝， bukan Allah ciptaannya sendiri, 并不是自己所造的， maka dia seharusnya masuk ke dalam sebuah relasi yang akan menghasilkan ketaatan. 应该进入一个关系，让我们能够完全的顺服。 Bukannya malah dia menjadi sok seperti Allah. 而且他不是自高自傲，觉得自己是上帝。 Bukannya dia malah berlagak lebih hebat dan lebih galak dari Allah. 甚至呢，觉得自己比上帝更了不起。 Dia suka mengancam Allah. 他喜欢威胁上帝。 Kalau kamu tidak kasih ini ya Tuhan, aku nggak kasih persembahan lagi. 上帝啊，如果你不给我这东西，我就不会献上奉献。 Persembahanku gede loh di gereja. 我的奉献就不要给那个教会了。 Kalau kamu nggak nurut aku, 如果你不服从我， nggak tak gaji kamu. 我就不要给你薪水。 Kan makin kurang ajar. 啊，越来越那个没有礼貌了。 Orang semacam ini 这样的人， dikatakan oleh firman Tuhan ini pendusta. 上帝的话说他是说谎话的， Tidak ada kebenaran di dalam dirinya. 在他的心里面没有真理。 Karena sekali lagi semakin dia mengenal Allah yang sejati, 然后他越认识那个真神， dia seharusnya makin masuk di dalam sebuah relasi yang menghasilkan ketaatan. 他应该进入一个关系，就是能够完全的顺服上帝。 Karena Allah yang sejati di dalam Alkitab, 因为上帝在圣经里面是三位真神， pertama dia digambarkan sebagai Allah tentu saja. 所以当然呢，他是没有成为上帝。 Kalau dia dikatakan sebagai Allah, 如果说他是这上帝， maka kita adalah manusia. 我们是人， Bukan sebaliknya, kita adalah Allah. 而不是相反的，我们作为上帝。 Lalu Alkitab juga menyatakan dia adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. 圣经也清楚记载，他是我们的造物主，而是我们是他所造的。 Secara normal dan waras kita tahu penciptalah yang mengatur ciptaan. 那么我们自然的知道，只有造物主是造我们的。 Lalu dia juga dinyatakan di dalam Alkitab Allah yang sejati adalah Tuhan atau Tuhan. 而且圣经也清楚记载，我们的真神是我们的主人， Dan kita adalah hamba. 而我们就是他的仆人， Bukan sebaliknya. 而不是相反。 Seringkali kita merasa sebagai Tuhan dan Allah kita jadikan hamba kita. 很多时候我们认为我们是主人，而上帝是我们的仆人。 Kita suruh Allah, suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu. 我们吩咐上帝做这个，吩咐上帝做那个。 Ya, pokoknya saya kasih persembahan. 总之，我给你，我献上是奉献。 Allah, kamu harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. 那么上帝应该这样子做，上帝应该那样做。 Kalau kita adalah hamba, 如果我们是仆人， sebaliknya kita yang harus rela disuruh ini dan itu oleh Allah. 相反的，我们应该心甘情愿的让上帝吩咐我们做这个做那个。 Betapa sulitnya kita diminta oleh Allah untuk rela melakukan ini dan itu. 那么上帝要求我们做这样的美妙的事，我们是何等的难。 Lalu Allah yang sejati di dalam Alkitab juga digambarkan sebagai raja. 那么那个独一真神也被描绘成是一个君王， Sehingga kita otomatis menjadi warga kerajaan itu. 那么我们自然而然的就是成为他的国民。 Seorang raja punya otoritas yang mutlak
atas warga kerajaan. 一个君王对他的国民是有完全的主权， Lalu Allah sejati digambarkan juga sebagai gembala yang baik. 而且上帝也被描绘成一个好的牧 Dan 者， kita domba-dombanya. 而我们是他的羊。 Domba-domba yang mengikuti gembala kemanapun gembala pergi. 那么羊呢，就无论牧人到哪里去，都会跟在他的后面。 Bukan sebaliknya, kita pergi seenak kita sendiri dan meminta Allah melindungi kita, Allah menjaga kita, Allah yang mengikuti kita. 而不是相反的，我们走在前面，我们要求上帝跟在我们后面，或者是顺从我们的意念。 Allah yang sejati dalam Alkitab juga dinyatakan Dia adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. 那么独一真神呢，也被描绘是他是我们的头，我们是他的身体。 Kepala adalah sumber koordinasi atau koordinator daripada seluruh gerak dan fungsi tubuh. 因为头呢是安排我们一切身体的功用的。 Alkitab juga menyatakan Allah sejati adalah guru dan kita murid. 那么独一真神也被描绘成他是我们的夫子，我们是他的学生。 Alkitab juga membukakan yang seringkali kalau kita married, 那么有时候也被描绘成当我们结婚的时候， bukan seringkali kita married ya, nanti marriednya sering ya, bukan itu maksud saya ya. 不是时常就是通常结婚的时候。 Seringkali ketika kita menghadiri married ya, 当我们出席在一个婚礼的时候， nah kita itu mendengar firman Tuhan dari Efesus. 我们通常是由那个从以弗所书听上帝的话语。 Suami kasihlah istrimu, istri tunduklah kepada suamimu. 作为丈夫的要爱妻子，作为妻子的要顺从丈夫。 Nah kita suami-suami senang dengan ayat ini. 我们做丈夫的听到这些经文都很高兴。 Tapi buru-buru Paulus memberikan penjelasan. 但是呢，保罗却很急的去作为解释。 Yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. 我所说的就是基督与他的那个他的属下的子民的关系。 Ya, Paulus langsung memberikan konteks besar ya tentang suami istri ini hanyalah contoh atau gambar, yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan 那么使 jemaat. 徒保罗说：“我给你们描绘这一点是好，让你们知道，就是基督和他子民之间的关系。 Kitalah para istri itu, 我们都是做妻子的， Kristuslah suami. 那么基督才是做丈夫的。 Dan perintah istri tunduklah kepada suamimu dalam segala hal. 而且妻子给自己的命令就是你要顺从丈夫。 Yang Paulus maksudkan adalah jemaat kita tunduklah kepada Kristus dalam 那 segala 么保 hal. 罗的意思就是，我们作为他的子民，我们要顺从基督。 Nah, sehingga kita kembali Allah yang sejati yang dinyatakan di dalam Alkitab mengundang kita untuk taat. 所以圣经呢很清楚记载独一真神的特性，那么我们都要顺从他。 Sehingga jelas kesimpulan daripada ayat 4 ini. 所以第4节的一个结论， Kalau dia bilang dia kenal Allah tetapi tidak mau taat, 他若说他顺从上帝，认识上帝，但是却不遵守他的诫命， maka fix itu pendusta. 那么就是肯定的，他是说谎话的人。 Memang sangat penting juga untuk diingat, 所以要非常重要，我们要记得， tidak semua yang kelihatannya taat itu sungguh-sungguh mengenal Allah. 不是所有看起来很顺服的人都是认识上帝的人， Tapi yang sungguh-sungguh mengenal Allah pasti taat. 但是凡认识上帝的人肯定会顺从上帝。 Sekali lagi, tidak semua yang terlihat taat sungguh-sungguh mengenal Allah. 再一次的，凡看起来很顺从上帝的，并不是真的认识上帝。 Karena bisa jadi ia adalah seorang yang legalis, 可能他是一个守法的人， dari sejak kecil dididik untuk bisa taat kepada aturan.
就是从小被教育要遵从一些的规则。 Ya, kalau tidak taat langsung dipukul, langsung dihukum ya, sehingga dia itu dari kecil itu selalu taat kepada aturan. 所以他如果不遵守规矩或者是不规则的时候，他会被打或者是被惩罚。 Tapi dia taat itu karena takut hukuman, bukan ya, bukan karena mengenal Allah. 所以他的顺从呢是惧怕，而不是认识上帝。 Atau seorang itu bisa taat ya karena mungkin dia itu cari status di gereja. 那么一个人呢顺从上帝，可能就是在教会寻找他的地位。 Jadi supaya bisa diterima di dalam komunitas orang Kristen. 好让在基督教的社区里面，他能够被接受。 Dia mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang Kristen. 他就跟着平常基督徒的一些习俗， Tapi dia tidak pernah mengenal Allah 但是 sebenarnya. 他却完全不认识上帝。 Nah, ada memang orang-orang yang terlihat taat tetapi tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. 所以他看起来很顺从，但是他却不是完全的认识上帝。 Tapi seorang yang mengenal Allah 但是 pasti 若 taat. 但是一个人若他真的认识上帝，他肯定会顺从。 Ayat 5. 第5节， Namun siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. 凡遵守主道的，爱神的心在里面，实在是完全的。 Ayat 5 ini mengidentikan atau mempersamakan ketaatan dengan kasih. 那么这个第5节呢，就将顺从跟爱联系在一起。 Tadi sudah sempat saya singgung sedikit. 刚才我已经稍微讲了一点， Semakin kecil cinta kita kepada Allah, semakin mudah kita memberontak. 我们爱上的心越小呢，就越容易我们叛逆。 Semakin besar cinta kita kepada Allah, semakin mudah kita untuk taat. 我们爱上的心越大呢，就越容易我们遵守顺从上帝。 Sehingga semakin sempurna kasih kita kepada Allah, makin sempurnalah ketaatan kita. 如果我们对上帝的爱越完全，我们对上帝的幸福也越完全。 Dan kesempurnaan ini tentu akan kita capai di langit dan bumi yang baru. 那么这样的顺从，我们就要达到新天新地的时候， Ketika segala sesuatu disempurnakan oleh Allah. 就是到时候呢，一切都是上帝要将它变成完全， Dikatakan tidak ada lagi dosa di sana. 在那里已经不再有罪恶。 Cinta kita kepada Allah sempurna. 我爱上帝的心也是完全的， Sehingga di situ kita taat sempurna kepada Allah. 以致我们到那个时候就是一个完全的人，完全的顺服， Tidak ada dosa lagi. 已经不再有罪恶， Tidak ada lagi pemberontakan. 已经不再有叛逆。 Karena pemberontakan adalah bukti dari kurangnya atau tidak adanya kasih kita kepada 因为我们 Allah. 会叛逆，是由于我们心里没有爱主的心。 Sehingga dikatakan di sini ya, bahwa kita itu sempurna di dalam kasih kita kepada Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. 那么在这里说，爱神的心在它里面实在是完全的时候呢，从此我们就知道我们是在主里面。 Jadi ketika kita menuruti perintah Allah, dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. 所以当我们遵守上帝诫命的时候，我们就晓得我们是在主里面的。 Puncak daripada kasih adalah persatuan. 那么爱的巅峰就是合一。 Ketika kita masih berpacaran, kita belum boleh bersatu. 当我们还在谈恋爱的时候，我们不能够合一。 Tetapi ketika kasih kita itu diteguhkan di hadapan Allah, 但是我们的爱在上帝面前被坚定的时候， maka kemudian kita boleh bersatu dengan suami atau istri 我 kita. 们就跟我们的丈夫妻子能够合一。 Nah, di dalam cinta kita kepada Allah, 在我们爱主的心里， maka Allah menghendaki persatuan itu. 上帝就要我们活出合一的心。 Kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. 他在我们里面，我们在他里面。 Nah, ketika kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita, 当我们住在他里面，他住在我们里面的时候， maka ketaatan kita adalah ketaatan karena kasih.
所以我们顺服上帝的心是由于我们爱上帝， Bukan sesuatu yang dipaksakan dari luar, 不是从外面勉强我们去做的， tapi merupakan kerinduan yang muncul dari dalam. 而是我们从心里面所上负这一个科目。 Karena hati dan roh kita sudah menyatu dengan Roh Kristus atau Roh Kudus itu di dalam diri kita. 因为我们的心和灵已经合而为一，跟圣灵一起合一。 Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8 juga sangat jelas ketika Yohanes mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. 那么在约翰福音第15章第8节也说了，如果你活在我里面，我的话也活在你里面。 Jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu. 如果你活在我里面，我的话在你们里面。 Maka persatuan kita dengan Kristus mengakibatkan firman Kristus itu menjadi sesuatu yang ada di dalam hidup kita. 所以当我们跟基督合一的时候呢，我们就能够看出上帝的话语在我们里面。 Yang terakhir 最后 ayat 6. 第6节， Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 人若说他住在主里面，就该自己照主所行的去行。 Siapa yang mengatakan mengenal Allah, yang mengatakan mengasihi Allah, yang mengatakan tinggal di dalam Allah, wajib hidup sama seperti Kristus hidup. 凡说他爱上帝，或者是认识上帝，或者是在主里面的，那么上帝的话应该在他里面。 Ada buku yang sangat bagus, baik judul maupun isinya. 那么有一本书非常的好，无论是主题也好，或是内容也好。 Judulnya yaitu You Are What You Love. 它的题目就是你爱的是怎么样，你就是怎么样的人。 Kamu adalah apa yang kamu cintai. 你就是你爱的样子。 Jadi ketika kita mencintai sesuatu atau mencintai seseorang, 所以当我们爱某些东西或爱某个人的时候， kita itu sedemikian rupa dikuasai oleh sesuatu atau oleh pribadi itu. 我们就渐渐的被那些东西或是那个人所掌控。 Sehingga sesuatu itu atau pribadi itu sangat menguasai hati dan hidup kita. 以致那样东西或那样个人非常的控制我们的心思意念， Sehingga bisa dikatakan karena kita itu demikian dikuasai oleh sesuatu atau seseorang itu. 我们就可以说是完完全全被那个东西或那个人所掌管了。 Maka bisa dikatakan kita adalah itu atau adalah siapa. 也可以说是我们就变成那个样子，或是这样那个人。 Pada waktu kita muda, 当我们还年轻的时 sekarang 候， semua masih muda sih ya. Nah, 你们大家都还年轻， ya walaupun Kaleb masih muda ya. 就算是加了也还很年轻。 Oke, dari 12-10 tahun yang lalu Ciafu masih sama seperti. 那么从10年前呢，父姐妹还是现在的样子。 Iya, mungkin zaman Ciafu dulu ya, ada lagu begitu ya. Aku sedang mandi, ingat kamu. Aku sedang belajar, ingat kamu, dan seterusnya begitu ya. 我在学习怎么样的记起你。 Nah, intinya ketika kita jatuh cinta, kita selalu ingat dia, ingat dia, ingat dia. 那换句话说，当我们谈恋爱的时候呢，我们就会一直的想起那个人。 Pikiran kita dikuasai oleh dia. 我们一切的情绪都被他所掌管了。 Kita kepengen ketemu dengan dia. 我们很想跟他见面。 Nah, dia itu begitu menguasai hati dan hidup kita. 那个人是如此的已经控制了我们的人， Sehingga semua perkataan dia 以致他所说的一切话， itu kita selalu ingat berulang-ulang lagi. 我们会一直记得，一直重复的记得。 Semua apa yang dia kehendaki, dia inginkan. 而凡他所要的， Kita mencari cara sebisa-bisanya untuk mewujudkan
mewujudkan apa yang Dia inginkan. 我们就会千方百计去实现他所要的。 Maksudnya adalah jikalau kita mengaku kita mengasihi Kristus, 换句话说，如果我们自称我们是爱上帝或是认识上帝， apakah kasih kita kepada Kristus itu sungguh-sungguh kemudian sampai menjadikan Kristus itu segala-galanya bagi kita? 那么那个我们爱主的心，是不是让我们就是让上帝成为我们的所有？ Apakah kemudian Kristus benar-benar menguasai hati dan pikiran kita? 那么上帝那个基督是不是真正的掌管我们的心思意念？ Apakah kemudian Kristus menjadi identitas hidup kita? 那么上帝是不是成为我们生命的身份？ Kata Kristen 做那个基督徒这句话， itu sebenarnya menunjukkan kebenaran ini, 其实是写明了这一个真理， bahwa Kristus itu yang menjadi identitas dari setiap orang 就是 Kristen. 基督成为每个基督徒的身份。 Tapi mungkin tidak banyak menjadi kenyataan. 但是呢，很多却不是没有实现。 Apakah Kristus kemudian menjadi pemberi makna tertinggi dalam hidup kita? 那上帝基督呢，是否成为我们生命的意义的最高峰？ Punya Kristus itu cukup 有基 bagi 督 saya. 对我就已经够了。 Atau seringkali kita itu merasa aduh hidupku tidak bermakna. 或者有时候你会觉得我的生命完全没有意义， Karena aku masih tidak punya ini, masih tidak punya itu. 因为我还没有拥有这东西，或者是那样东西。 Makna hidupku itu kurang kalau tidak punya ini dan tidak punya itu. 如果没有这个，没有那个，那么我生命的意义就缺少了。 Apakah Kristus menjadi makna hidup kita? 那么基督是不是我们的生命意义呢？ Apakah Kristus menjadi tujuan hidup kita? 那么基督是不是我们生命的目标呢？ Cinta itu kan seperti itu. 那么爱就是这样的， Si Dia itu menjadi identitas kita. 那个他就成为我们的身份， Si Dia itu memberi makna hidup kita. 那个他呢就成为我们生命的意义， Si Dia itu menjadi tujuan hidup kita. 那个他呢就成为我们生命的目标。 Kalau sudah cinta tujuan hidup saya cuma satu, mau sama Dia seumur hidup. 如果你已经深深爱上他呢，你的目标就是你一定要得到他，或是爱他。 Apakah Kristus jadi tujuan hidup kita? 所以基督是我们生命的目标。 Apakah firman Kristus menjadi sesuatu yang kita renungkan berulang-ulang? 那么上帝的话是否我们一而再的去反思和思想呢？ Maka pemazmur itu bisa mengatakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. 所以诗人会说，你要日夜思想我的话。 Kita mungkin berkata ini pemazmur gila, nggak punya kerja. 我们可能说这个诗人发疯了，他没有其他的工作做。 Tapi ini cinta daripada pemazmur yang begitu besar kepada Allah. 但是呢，这却是诗人对上帝浩大的爱， Sehingga firman Allah itu menjadi kesukaannya yang dia renungkan siang dan malam. 以致上帝的话是他所深爱的，他昼夜思想的话。 Apakah keinginan dan rencana Kristus itu kemudian menggerakkan kehendak dan hasrat kita untuk mewujudkannya? 那么是否上帝的真理、上帝的爱能够使我们有所感动，并且下定决心要活出来？ Cinta itu membuat sekali lagi apa yang kita tahu si Dia inginkan itu kita ingin mewujudkannya. 那么爱呢，使我们知道我们所爱的那个人所要的，而且我们千方百计会去活出来或实现出来。 Sebesar apa cinta kita kepada Kristus? 我们对基督的爱到底有多大呢，或多深呢？ Dalam cintanya yang begitu besar kepada Kristus, 在我们对上帝的大爱中， Rasul Paulus mengatakan di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. 那么使徒保罗就在加拉太书2章20节说。 Namun begini firman daripada Paulus. 保罗的话这样子说： Namun aku hidup, tetapi
bukan lagi aku sendiri yang hidup. 保罗说：“我活着，但是我不再是自己活着的，不再是我， Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. 而是基督活在我的心里面。 Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani 我们现在肉身所活着的， adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah 是因信上帝的儿子而活。 yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. 他是爱我，为我舍己。 Kristus menjadi identitas Paulus. 那么，基督成为了保罗的身份。 Paulus hidup, tapi bukan lagi Paulus yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam Paulus. 保罗活着，但他不是在活着的，不再是他，而是基督活在他里面。 Kapan kita bisa mengatakan seperti itu? 我们到什么时候能够这样子说呢？ You are what you love. 你是你所爱的样子。 Kita adalah apa yang kita cintai. 我们爱的样子是怎么样的，我们就会成为怎么样的。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Mari dengan tenang dan hening kita renungkan beberapa hal dari firman Tuhan ini. 让我们安静己心，让我们思想上帝话语的极简。 Apakah kita sudah nyata sebagai pengikut Kristus? 我们作为基督的跟随者，是否已经显明出来？ Apakah teman-teman kita baik yang Kristen maupun yang non-Kristen? 那到底是我们的朋友，无论是基督徒或是非基督徒， Apakah asisten atau pembantu rumah tangga kita? 我们的同工，或者是我们的助手，或者是我们家里的佣人， Apakah tetangga kita? 或者是我们的邻居， Apakah klien atau karyawan kita? 或者是我们的那个同工，或者是我们的 Apakah 工作属下， Pimpinan atau keluarga kita 是我们的领袖，或者是我们家人， dapat dengan spontan mengakui kita sebagai pengikut Kristus yang berbeda dari dunia. 是否立刻能够分辨出我们是跟随基督的人，跟别人不一样？ Ataukah orang-orang di sekeliling kita kesulitan membedakan kita karena kita sama dengan dunia ini? 我们周围的人是否很难分辨出来我们是基督徒，因为我们跟别人没有两样。 Bagaimana cara atau gaya hidup kita sehari-hari? 我们每一个人的日常生活的样子应该怎么样？ Bagaimana cara kita bekerja? 我们要怎么样的工作？ Bagaimana kita mengelola keuangan? 我们要怎么样的管理我们的金钱？ Bagaimana kita mengelola keluarga 我 kita? 们怎么样的经营我们的家庭？ Bagaimana kita mendidik 我们要 anak-anak 怎么样 kita? 的教育我们的儿女？ Bagaimana kita mengelola, menyalurkan emosi kita? 我们要怎么样的说出我们的感情？ Bagaimana kita memutuskan dan mempertimbangkan sesuatu? 我们怎么样的去决定或是去分辨某些东西？ Bagaimana kita memakai waktu dan uang kita? 我们要怎么样的去管理我们的时间和管理我们的金钱？ Bagaimana kita bercanda dan bertukar pesan di dalam chatting? 我们要在谈话当中怎么样的开玩笑，或者是怎么样的跟对方交谈？ Semua itu mungkin dapat memberitahu kita sedang menyerupai apa. 这一切种种都能够显明出来，我们是否是基督的跟随者？ Apakah kita rindu merenungkan firman Tuhan? 我们是否渴慕要思想上帝的话语？ Apakah kita punya hasrat keinginan untuk mewujudkan keinginan Allah? 我们是否有这样的热心，要活出上帝的心意？ Apakah sebenarnya kita mengasihi Allah atau belum? 我们是否是真心的爱上帝，或是还没有？ Apakah kita sudah benar-benar mengalami cinta Allah di dalam Kristus 我 atau 们是否 belum? 在基督里面已经感受到了上帝对我们的爱？ Jika belum pernah, 如果你从来没有想过， apakah kita mau pada pagi hari ini membuka hati kita kepada Kristus? 那么今天早上我们是否愿意敞开心门， Biarkan cinta Allah mengalir di dalam hati dan pikiran kita.
让上帝的爱拥留在我们的心思意念当中。 Biarkan cinta dan kuasa Allah menerbitkan cinta di dalam hati kita. 让上帝的爱和上帝的大能在我们心里能够做出一些功用。 Sehingga dengan cinta kepada Allah kita dapat menaati Allah dengan sukarela. 因为我们爱上帝，我们就心甘情愿地活出上帝的心意。 Biarkan Kristus menguasai dan mengarahkan hidup kita. 但愿上帝掌管我们的生命，引导我们， Sehingga kita hidup, namun bukan kita sendiri yang hidup, 以致我们活着，但是活着不再是我， melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. 而是基督在我心里活着。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. 奉靠主耶稣圣名，我们如此祈求。 Amin. 阿门。